Ramai orang yang mengatakan bahawa kita ni kalau masuk tasawuf, akal buang, tak guna akal langsung. Bukan tak guna akal langsung, tapi penggunaan akal tu terbatas. Sebab akal dia nak empirical. Rohani dia nak apa dia? Dia nak mana emotional, dia nak kerohanian, spiritual. Itu benda yang dua perkara yang berbeza tu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda, bunda, tuan-tuan dan puan-puan, jemaah yang mudah-mudahan selama-lamanya berhubungan rohaniah kita semua dengan rohaniah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita mulakan kuliah maghrib kita pada malam ini dengan kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Allahu haq ya hayyu ya qayyum ya qahhar ya wahhab ya fattah ya wahid ya ahad ya samad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amantu billahi wa bima qala Allah. Amantu bir rasuli wa bima qala rasul. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tasliman katsiran tayyiban mubarakan fi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin zahiran wa batina. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik walhamdulillahi rabbil alamin. Kita masuk fasal yang keempat. Fasal keempat tajuknya Nur Muhammad. Tajuk Nur Muhammad. Kalimah Nur Muhammad ni tengok. Kalau nak faham kod Syiah, ada Syiah punya huraian tu, Syiah ada tu faham. Ajaran sesat Syiah jangan. Dalam lauk ni, KTB ni. Kalau nak faham kod falsafah, pergi ke falsafah. Kalau nak faham kod mana zaman apa maknanya perbincangan zaman Nabi Isa dan zaman sebelum Nabi Isa, begitulah. Jadi maknanya macam-macam perbahasan tentang kalimah Nur Muhammad. Masuk ikut dari sudut pandangan mata hati yang dibukakan oleh Allah Ta'ala kepada para ahlilah, itu pun satu penghuraian. Yang penting gini, bila kita dalam tasawuf, kita disebut kalimah Nur Muhammad, pertamanya dia bukan akliyah, tapi dia adalah rohaniyah. Itu letak duduk dia bukan pada akliyah, tapi dia pada rohaniyah. Okey. Jadi kalau nak sembang tentang Nur Muhammad, kita gunakan kekuatan akal yang tidak menghidupkan kekuatan rohani, maka tak payah sembang pun tak apa. Macam tu. Sebab tajuk Nur Muhammad ni dia kekuatan rohaniah. Tapi pintu nak masuk rohani itu mesti guna akal juga. Macam tu. Kok mana pun akal tak buang. Cumanya dia pintu. Itu sebahagian para mursyid atau para ahlilah dia bagi bidalan. Tutup akalmu, hidupkan rohanimu. Maksud tutup ataupun kadang-kadang sebut buang akalmu.
Itu bukan maksudnya buang-buang sampai kita bodoh tak guna akal. Bukan. Itu maksudnya apa dia? Setelah akal menjadi pintu masuk ke rohani, maka biar fungsi kat rohani. Akal dekat tu je lah. Ibaratnya macam tu. Okey, tidak ada yang dikatakan sebagai membuang langsung peranan akal dalam perjalanan tasawuf. Tak ada. Cumanya bila ditimbang tarakan, bila sembang tentang rohaniah, akal ada function lagi tak? Akal tak ada. Function akal ni pintu masuk saja. Begitu. Jadi kalau akal tak berfungsi langsung, boleh tak jadi pintu masuk? Tak boleh. Bila akal tak jadi pintu masuk, boleh tak nak masuk ke rohani? Tak boleh juga. Itulah dia punya hubung kait dia. Ramai orang yang mengatakan bahawa kita ni kalau masuk tasawuf, akal buang, tak guna akal langsung. Bukan tak guna akal langsung, tapi penggunaan akal tu terbatas. Sebab akal dia nak empirical. Rohani dia nak apa dia? Dia nak mana emotional, dia nak kerohanian, spiritual. Itu benda yang dua perkara yang berbeza. Itu pertama. Yang kedua, kalau nak sembang tentang Nur Muhammad ni, dengan rohani yang bersangka baik untuk memandang baik Allah. Tu. Kalau tak dengan dua paksi ini, jangan sembang Nur Muhammad. Memang tak dapat nak masuk, takut-takut membantah ilmu para awliya. Macam tu. Ini adalah ilmu bahagian para awliya. Jadi dua ulang balik. Maknanya dia menggunakan kekuatan kerohanian dan kerohanian yang disertai dengan husnuzon bir-Rahman. Husnuzon dengan Allah untuk tenggelam dalam kasihnya. Itu bila sembang tentang Nur Muhammad. Lantaran itu, apa saja perbahasan tentang Nur Muhammad yang dihurai oleh orang falsafah Greek, Yunani, Socrates lah, apa semua bagai itu, tak ada kaitannya dengan kita. Habis. Tutup langsung. Itu mereka, kita. Sama dah juga dengan apa saja perbahasan tentang Nur Muhammad, wacana Nur Muhammad yang dihuraikan oleh orang Syiah, tak ada kaitan dengan kita. Itu Syiah pun tak. Jangan jadikan anak-anakan, maknanya bila orang falsafah cakap macam tu, bermaksud orang sufi ikut orang falsafah. Tak adanya. Bukan begitu. Jangan terus menyamakan. Di antara fitnah yang berlaku pada ilmu tasawuf ini adalah bila masuk bicara tentang Nur Muhammad, maknanya terus disimilarkan dengan Syiah. Syiah pun ada konsep Nur Muhammad, maknanya tasawuf kita pun ada Nur Muhammad. Maksudnya semua tarikat, semua jadi Syiah. Maka semua sesat. Dia tidak semudah itu. Kalau macam tu, tuan-tuan jangan makan ulam. Jangan makan ulam. Takut nanti tuan-tuan dikambingkan. Sebab kambing makan ulam, kita pun makan ulam. Automatik tuan-tuan jadi kambing. Tapi masalahnya, tak kata pula kambing jadi orang. Kita buat jadi kambing. Itu kan keanak-anakan. Akal singkat. Macam tu. Ini kena faham lapik dulu. Habis. Itu pertama. Yang kedua, Nur Muhammad ni dia bukan pembincangan usul. Dia bukan perbincangan usul dalam tasawuf. Tak usul. Dia berbincang boleh sampai masanya. Kita mengkaji, mencari, mendapatkan penjelasan tentang Nur Muhammad ni bila sampai masanya. Bila sampai masanya? Bila dia ada bukaan rohani. Bila terbuka rohani kita ni, bila kita zikir, setiap minggu kita tawajuh, lepas tu kadang-kadang dia berkhalwah, lepas tu masuk suluk dan sebagainya, kadang-kadang terbuka. Kadang-kadang terbuka pada kefahaman. Tapi bukan kefahaman kat sini, kefahaman yang dekat sini. Okey, kadang-kadang terbuka pada memang pandangan. Okey, jadi bila terbuka tu dia perlu ada penjelasan. Maka konsep Nur Muhammad dalam tasawuf adalah manual untuk kita memahami apa yang Allah bukakan dalam mata hati kita semasa kita riyadhah rohaniah itu. Itu. Jadi kalau kita tak berenang, tak payah nak pakai dayung tu. Apa yang kat kaki tu nak berenang benda ikan tu kan. Sebab kita tak berenang. Okey, kalau kita pakai benda tu, kita berjalan kat darat. Lagi senang ke lagi susah? Lagi susah. Maka kita tinggalkan. Tapi bila kita dah tercampak kat lautan, kita dah belajar berenang, sekarang mula menyelam, maka dah mula kita pakai apa dia? Tangki gas, kita mula pakai yang kaki yang berenang tu lah, kasut renang tu lah, saya tak tahu apa nama dia. Okey, di situ baru lebih memudahkan keadaan. Lepas tu bila kita kembali kepada keadaan yang normal, tinggalkanlah pakaian untuk menyelam tadi. Itu mudah. Jadi kalau dapat faham, bonus. Tak dapat faham, nothing to lose. Nothing to lose, speaking English. Maknanya bila dapat faham itu bonus. Tapi kalau tak dapat faham, tak rugi apa-apa. Tapi nanti sampai masanya dah terbuka rohani, inilah perkaranya yang menjadi kenikmatan dari sudut panduan dia. Okey, dalam alam Melayu dia detailkan. Bicara Nur Muhammad tu dia peringkat-peringkatkan lagi
Sehingga ada keluar yang namanya ilmu martabat 7. Itu semua nak memahami kedekatan Allah dengan semua hamba yang Allah, makhluk yang Allah ciptakan, bagaimana hubungan Allah dan Nabi SAW penuh cinta mencintai. Okay, Allah dan Nabi SAW maknanya saling mencintai. Macam mana cintanya Nabi SAW kepada semua manusia yang lain. Itu hanya konsep nak faham gitu saja. Okay, mendekatkan. Kalau orang yang guna akal, dia akan faham sebagai metafora. Tapi siapa yang terbuka rohaninya, bukan metafora. It's real. It's real. Dia betul-betul dia perkara yang reality, real. Begitu. Tetapi kalau orang tak dibukakan mata rohani, kita sembang dengan orang buta. Kalau orang buta tu menafikan keseronokan menonton wayang misalnya, orang buta kata tak best pun, lah dia buta, nak marah dia tak? Tak payah marah. Gitu. Biasanya orang buta pergi tengok wayang, dia akan bosan. Berapa lama lagi aku nak tunggu kat sini? Tapi kita orang celik kalau tengok wayang, tiba-tiba dah habis 3 jam tak sedar. Ibarat macam tu. Minta maaf, contoh wayang tu macam tak bagus kan. Tapi maknanya betul. Nur Muhammad ibarat satu wayang yang Allah bukakan. Macam mana akhirnya kita nampak tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat. Itu semua adalah maknanya penerokaannya itu dengan manual panduan Nur Muhammad. Nur Muhammad ni ibarat Uwais. Ibarat Uwais di alam rohani. Ibarat macam tu saja saya bagi. Tapi kalau orang tu tak menggembara, tak bermusafir, nak masuk ke Port Dickson ni, perlu tak dia buka Waze? Tak perlu. Tapi saya ke sini, walaupun beberapa kali datang, mesti tengok Waze. Sebab apa? Kalau tidak, mesti salah jalan. Begitu. Jadi kalau tak bersalik, tak baca Nur Muhammad, tak menerima perbahasan Nur Muhammad, tak ada masalah. Tapi jangan tolak dan dipersalahkan. Itu saja. Sampai masa diperlukan, digunakan. Jadi kesimpulannya Nur Muhammad ini adalah satu konsep untuk menjadi manual, panduan, peta untuk macam mana kita menanggapi bukaan rohani yang Allah bukakan nanti. Maka sebab itulah akhirnya mesti sembang dengan mursyid juga masing-masing. Okey. Dan bukaan kerohanian yang Allah berikan pada setiap kita ni tak sama. Berdasarkan pada bekas hati masing-masing, DNA, tariqah masing-masing, speciality, keistimewaan, keunggulan dan ciri-ciri khas, maknanya mursyid masing-masing, semuanya masing-masing. Akhirnya apa dia? Akhirnya kita mendapat rupanya 1001 cara untuk semua hamba Allah menikmati Allah. Bukannya dengan cara kita saja. Kenapa jadi begitu? Supaya kita tak rasa kita seorang yang terunggul, tarekat kita seorang yang terhebat, zikir kita seorang yang berkesan. Tak. Begitu. Jadi itu satu nilai bersama yang dikongsi bersama. Dan akhir sekali, mukadimah untuk tajuk Nur Muhammad ini, Nur Muhammad ini adalah satu perbincangan kelegaan dan kenikmatan kita dengan Allah dan Nabi SAW. Itu. Dia ibaratnya mana? Ibarat kata maknanya berada dalam satu kemuncak kenikmatan yang tidak ada perkataan yang lain. Dan fitnahnya, kalau orang yang tidak dibukakan mata rohani, bila dengar benda ni, maknanya dia akan rasa macam nonsense. Ya. Jadi nak kena marah dia tak? Tak payah marah. Cuma apa? Maknanya minta maaf. Perkara ini tak sepatutnya dihuraikan di depan anda. Sebahagian para masyayikh menyebutkan begini. Ilmu-ilmu tentang Nur Muhammad ni kena sembang selepas ayam habis berkokok. Kokokan ayam terakhir sebelum tengah malam tu misalnya, itu kokok yang terakhir tu baru boleh sembang. Kena berhenti sebelum ayam mula berkokok subuh. Gitu. Ini ibarat saja, ibarat. Nak katanya kalau orang tak berkenaan jangan sembang. Benda ni. Okay. Kalau bersembang juga semasa ayam terjaga, ayam mati. Ibaratnya macam tu. Maknanya satu musibah berlaku. Orang Melayu kita amat senonim dengan ayam. Ayam tambatan, ayam jantan. Okey, mana ayam sabung ayam dan sebagainya, itu memang budaya Melayu kita tu amat rapat dengan ayam. Maka dibagi bidalan macam tu. Maknanya perkara yang disayangi akan musnah kalau sembang benda ni bukan pada ahlinya. Ibarat macam tu. Okey, itu mukadimah dia. Jom kita baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fasal keempat, Nur Muhammad. Qala mu'allif hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini Allahumma amin. Pada Ruh Muhammad adanya Nur Muhammad, yakni Nur Al-Haq, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya kebenaran, yakni Nabi Muhammad,
dari Allah Subhanahu wa taala. Okay, dan sebuah kitab Al-Quran yang jelas nyata keterangannya. Kita baca dulu ya semua. Nur bukannya bermaksud cahaya seperti cahaya lampu atau memiliki warna tertentu, tetapi majaz cahaya al-haq. Majaz ni perumpamaan. Okay, maknanya merujuk kepada cahaya kemuliaan Allah. Okay, yang mengeluarkan seorang insan dari kegelapan, keraguan, kejahilan dan kesyirikan. Ini syirik yang tersembunyi, bukan syirik yang jali, tapi syirik khafi. Cahaya itu menerangi jiwanya, lalu tetap keyakinannya. Mendalamlah ilmu ma'rifatnya dan syuhud dalam lautan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghasilkan Nur Muhammad dalam hatinya, menghasilkan kat sini ni bukannya menghasilkan tu mencipta. Maksudnya untuk membuatkan Nur Muhammad tu melimpah dalam hati, maka wajib atasnya mengikuti jalan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Mujahadah menyuci jiwanya, perbanyakkan zikir dan selawat dengan bimbingan guru-guru mursyid. Maka siapa yang ada bukunya sendiri garis kat situ dengan bimbingan guru-guru mursyid. Jadi nak katanya Nur Muhammad bukan sembang kedai kopi, bukan sembang kata reti, suka hati, bukan. Nur Muhammad ni adalah bicara peribadi khususi, perihalan perkara yang Allah bukakan pada rohani, bincang di hadapan mursyid. Mursyid akan membantu untuk menghuraikan hal ehwal rohani si salik ataupun muridnya itu sesuai berdasarkan kepada pengalamannya. Begitu. Jadi kalau dia tak ada pengalaman, bermaksud dia tidak menjadi mursyid dalam aspek itu. Dia kena refer kepada doktor pakar yang lain. Macam tu. Base tu yang pertama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian yang kedua, dengan panduan pemetaan ataupun peta Nur Muhammad ini menjadi asbab kita tidak tergelincir di alam rohani. Berjalan dekat alam dunia ni pun terpeleot, tergelincir, licin dan sebagainya, kadang-kadang terpijak paku, tersandung duri dan sebagainya. Sama juga ibaratnya dalam perjalanan kerohanian. Maka dibukakan ini macam mana nak bezakan di antara pelbagai bentuk tajalli yang berlaku. Kadang-kadang kalau tidak ada bimbingan mursyid, terus rasa macam dia dengan Allah dah begini. Tak boleh. Sebab itu dah bersalahan dengan ilmu akidah. Jadi mursyid yang akan memperihalkan. Kalau begitu kamu kena begini macam tu. Itu saya tak terangkan kat sini lah. Sebab itu memang khususi. Cumanya untuk pelajaran umum begitu bicara tentang Nur Muhammad. Okay. Jadi bahaya kalau kita memperhalusi wacana Nur Muhammad tapi kita tak ada mursyid. Sebab mursyid fungsinya apa? Fungsi mursyid menghidupkan rohani. Fungsi mursyid menghidupkan rohani. Kalau kita baca 1001 buku pun tentang Nur Muhammad, tapi kalau tidak dengan mursyid, rohani kita masih tidak berfungsi, maka dia akan sangkut kat sini. Dia akan jadi berat, dia tak akan jadi nikmat. Maka akhirnya dia akan menjadi penolakan. Habis. Kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan minallahi nurun. Qad ja'akum minallahi nurun. Sungguh telah datang daripada Allah kepada kamu, okey, nurun, cahaya. Di sini cahaya di situ merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cahaya majazi. Bukan cahaya seperti matahari bukan. Dia cahaya pada menyatakan, maknanya menjadi asbab kita memandang pada syuhudiyah tu. Yang kalimah ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu mengabdikan diri kepada Allah seolah-olah kamu memandang Allah. Sekiranya kamu tak mampu memandang Allah, kamu merasakan kamu dalam pandangan Allah, kamu dalam pentadbiran Allah. Jadi seperti mana dekat dunia ni kita perlu cahaya matahari untuk memandang segala perkara, maka dekat alam rohani kita perlukan cahaya ni. Cahaya yang terpuji ini namanya Nur Muhammad untuk kita mencapai syuhudiyah ataupun sekurang-kurangnya muraqabah. Syuhudiyah itu merasai memandang Allah, muraqabah merasai dalam pandangan Allah. Begitu. Itu adalah paksi dalam ilmu tasawuf. Daripada ayat inilah para sufi dia menyelam ke dalam lagi. Macam mana perbahasan-perbahasannya pada menyatakan wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Kami ini lebih hampir dengannya berbanding urat nafasnya sendiri. Tentang perihalan taqarrub kepada Allah, tentang perihalan bagaimana hubungan kecintaan Allah dan Rasulullah SAW dan cinta Nabi SAW kepada umat baginda, semuanya itu dalam wacana Nur Muhammad.
Begitu. Ringkasnya begitu saja. Nak pergi ke panjang-panjang sebab ni umum sangat, mungkin tak apa-apa nak sesuai. Macam tu. Okey. Tetapi jangan sampai buat simplistik, maknanya kalau konsep orang India dia kata begini, inilah Nur Muhammad orang sufi. Konsep orang Greek begini-begini, inilah Nur Muhammad orang sufi. Semuanya batil-batil tu diletakkan pada orang sufi lah. Kali sufi pun disebut sebagai batil sama. Dia tidak semudah itu. Itu sajalah yang perkara basic berkenaan dengan Nur Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Nabi itu sebagai cahaya, itu betul. Okey, bila Nabi SAW itu sebagai cahaya, maknanya jolokannya cahaya. Al-Quran juga maksud apa? Membawa cahaya. Malaikat juga maknanya disita daripada cahaya. Maka cahaya itu perihalan petunjuk, perihalan hidayah. Cahaya itu perihalan untuk memandang Allah. Semuanya itu ada makna yang saling berkaitan di antara satu sama lain. Jadi orang sufi memahami ayat ini dengan kerohanian yang Allah bukakan. Begitu. Kadang-kadang layak disebut sebagai tafsir. Kadang-kadang tak layak disebut sebagai tafsir, tapi disebut sebagai takwil. Kadang-kadang disebut sebagai tadabbur. Kadang-kadang disebut sebagai tafsir isyari. Kadang-kadang disebut sebagai tafsir sufi. Kadang-kadang disebut sebagai lataif Quraniyah. Begitu. Jadi itu adalah maknanya perkara-perkara ilmu Allah yang maha luas yang Allah bukakan. Okey, habis. Kesimpulannya untuk tajuk fasal 4 ni. Dah tu kita macam mana ni? Nak buat apa ni? Perlu tak perlu hati kita ini mendapat limpahan Nur Muhammad itu? Jawapannya perlu. Kenapa? Itu untuk membersihkan syirik khafi. Kalau tidak ada Nur Muhammad dalam hati kita ni, kita tak akan dapat memandang Allah. Itu bendanya. Bila tak pandang Allah, kita pandang siapa? Pandang diri. Bila pandang diri, apa akan berlaku? Keakuan. Bila ada keakuan, apa maksudnya? Kesombongan. Bila ada kesombongan, apa yang akan terjadi? Pergaduhan, perbalahan, kebencian dan seterusnya. Puncanya satu je. Sebab tidak menikmati pandang apa dia? Syuhudiah pada ilahi dalam rohani. Sebab tidak ada nur. Habis. Jadi soalan dia, perlu ke semua manusia dapat Nur Muhammad ni? Jawapannya perlu. Adakah semua manusia perlu untuk mengetahui macam mana nak menghuraikan Nur Muhammad? Jawapannya tak semua perlu. Dah dibukakan, rujuk mursyid, mursyid akan memberi bimbingan. Selesai. Tapi nak dapat Nur Muhammad tu perlu. Okey, dah tu nak buat macam mana? Banyak membaca tentang huraian Nur Muhammad ataupun nak buat macam mana? Jawapannya bukan membaca huraian Nur Muhammad, tapi dengan banyak berselawat. Jadi untuk kita orang awam ni, maknanya dah tu ustaz kata macam ni pening lah, kali senang, simple. Nak kena buat apa kami ni? Selawat. Maka dalam tasawuf, selawat itu untuk mendapat apa dia? Untuk menjadi asbab limpahan Nur Muhammad itu berlaku. Okey. Macam mana teknikal dia? Teknikal proses dia. Kau orang sekarang ni kau mana pun dia mesti ada prosedur kerja. Dia kau mana buat apa prosedur kerja dia, proses dia. Dia punya carta diagram dia macam mana kan? Okey. Dan prosedur kerja ni macam ni. Kita berselawat bermaksudnya kita mendoakan Nabi SAW. Adakah Nabi SAW perlu doakan kita? Adakah Nabi SAW perlu doa kita? Jawapannya tak. Ada juga yang tak apa nak reti ni. Duk selawat banyak sangat doakan Nabi. Buat apa? Doa untuk engkau lah. Nabi apa nak doakan Nabi? Tak reti hubungan tu, tak reti. Ada orang argue selawat banyak sangat. Buat apa nak doakan Nabi? Nabi dah selamat di sisi Allah. Kita doa untuk kita lah. Aduh, pening. Kita pun tak faham macam mana jadi macam ni. Maksudnya parah. Sebab apa? Tasawuf ni dah terpencil. Sekarang tasawuf kita kena open. Kalau tak nanti lagi ramai orang cakap macam tu. Okey. Memang Nabi SAW tak perlukan doa kita. Tapi kita yang perlukan doa Nabi. Caranya bagaimana kita dapat doa Nabi? Caranya dengan berselawat. Sebab bila kita berselawat kepada Nabi SAW, doa kat Nabi sekali. Okey, SAW. Nabi berjanji untuk berdoa kepada kita 10 kali. Doa Nabi itulah bermaksud Nabi melimpahkan cahaya itu kepada hati kita. Cahaya kecintaan Allah, cahaya mahabbah, cahaya perkenalan Allah, cahaya ma'rifah, cahaya kebijaksanaan, kekhalifahan duniawi, cahaya hikmah. Itu semuanya tu cahaya yang terpuji belaka itu. Konsepnya tu, jenamanya. Jadi bila Nabi SAW mendoakan kita, bermaksud limpahan cahaya sedang kita terima. Maka kalau kita berselawat dalam konteks sufi, bukan soal fadilat ganjaran, bukan lagi soal pahala dan maknanya kelebihan pahala, bukan.
Tapi tak menafikan benda itu berlaku dalam bicara ilmu fiqh. Kita berselawat, amal baik dapat pahala. Cuma dalam fokus sufi, bila berselawat, nak merasai hadir Nabi di hadapannya. Hadis yang mengatakan bahawa aku menjawab selawat dan salam sahabat umatku sama seperti aku menjawab selawat dan salam sahabat-sahabatku. Maknanya ada istihdar, rasa hadir di hadapan, berhadapan dengan Nabi SAW. Sebab tu dalam salatu Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebahagian mursyid bagi kaedah sekejap, stop dulu, kesaktah dulu, merasai Nabi menjawab kembali salam kita dan merasai limpahan kasih Nabi itu menerpa ke dalam diri kita. Itulah sahaja yang perlu kita lakukan dengan merasai bahawa satu kali aku selawat, Nabi SAW telah mendoakan aku 10 kali dan kita menghargai doa Nabi itu. Bila kita menghargai doa dari Nabi SAW, apa akan jadi tindakan kita dengan syariat? Kita tinggal ke kita ambil? Kita akan ambil. Sebab tak sempurna menghargai Nabi SAW kalau tidak mengambil syariat baginda SAW. Dan bukan saja syariat, hakikat pun kita ambil. Hakikat perjalanan ketuhanan dari Nabi SAW pun kita ambil. Syariat perjalanan kehambaan dari Nabi SAW pun kita ambil. Sebab apa? Sebab bagi menyempurnakan penghargaan kita terhadap doa Nabi SAW untuk kita. Kenapa Nabi doa untuk kita? Sebab kita telah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak umat sebelum Nabi yang begini hubungan mereka dengan Nabi mereka? Jawapannya tak. Sedihlah ni. Tak ada. Kita je dapat. Kita minta tak dapat macam ni? Tak minta pun. Tapi Allah pilih dah. Allah pilih. Dengan kasih siapa Allah pilih kita? Pun dengan kasih Nabi SAW juga. Maka akhirnya kita sibuk dengan Nabi. Kita tenggelam dalam kasih Nabi. Siapa yang tenggelam dalam kasih Nabi, berbaki tak benci dalam jiwa dia? Ada lagi tak dendam, kesumat, haraba, tamak? Tak ada dah. Sebab apa? Sebab dah tenggelam dalam kasih Nabi itu lebih membahagiakan. Kalau dengki dengan orang, dendam dengan orang sana, banding dengan orang sini, tak puas hati orang situ, okey, berlumba-lumba sana, membanding-banding sini, itu semua menghilangkan kenikmatan kita tenggelam dalam cahaya kasih Nabi SAW. Itu semua ditinggalkan. Maka sebablah orang sufi ni, PL dia banyak diam. Kalau aku salah-salahlah pada engkau, tak apalah, aku jawab hati-hati aku keras. Engkau pun tak mesti nak terima. Tak apalah, selawat je lah. Tak ada balah-balahan. Ibaratnya macam tu. Itu sufi yang saya belajar daripada guru-guru saya. Bila saya ditohmah dengan huraian Nur Muhammad satu ketika dahulu, saya refer pada mursyid saya. Mursyid saya kata, maka sekarang kamu kena diam. Kalau kamu lagi menjawab, orang lagi menolak. Bila orang lagi menolak, lebih dia tidak beradab dengan ilmu awliya. Siapa yang kurang ajar dengan para wali Allah, Allah mengisytiharkan perang kepadanya. Apakah maksud Allah mengisytiharkan perang kepada siapa yang menyakiti para awliya? Maka Allah mengisytiharkan perang. Apa maksud Allah isytiharkan perang? Bukannya dimusnahkan hidup dia, bukan. Maknanya apa dia? Pasti tidak mendapat husnul khatimah. Kalau Allah isytiharkan perang. Jadi kenapa mereka tak beradab dengan ilmu para awliya? Sebab kamu banyak cakap, banyak nak menjawab. Adakah itu dakwah tasawuf kamu? Bukan begitu. Maka apa perlu kamu buat? Diam. Banyakkan berselawat supaya limpahan itu lebih melata. Itu saja. Dan saya melalui proses bimbingan tersebut. Mungkin diam je lah. Diam. Tapi pada sebenarnya keadaan saya jelaskan untuk menyatakan bahawa kita bukan dalam kebatilan. Begitu. Kena dipertahankan juga. Habis. Jadi kesimpulannya pada fasa keempat ini, apa dia? Maksudnya kita berselawat dengan merasai seolah-olahnya berhadap-hadapan dengan baginda Nabi SAW, kita kumpul cahaya kasih baginda itu, maka sampailah hati kita ini, maka ada dengan asbab cahaya itu, Nur Muhammad itu, maka terus memandang apa dia? Kasih Allah. Bila orang telah memandang kasih Allah, maka hidupnya itu hanya untuk memandang baik Allah, bukannya untuk menjadi baik semata-mata. Kalau pun dia bertukar nak menjadi baik, sebab dia nak memandang baik Allah pada dirinya, setelah dia memandang baik Allah pada orang lain. Mana lagi dekat? Pandang baik Allah pada makhluk yang lain ataupun pandang baik Allah pada diri dia? Mana lagi dekat?
pada diri dia. Dia pandang baik Allah pada angin yang bertiup, pandang baik Allah pada hujan yang memberikan kehidupan pada tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Dia pandang baik Allah pada orang yang pelbagai dan sebagainya. Itu semua jauh. Dia nak pandang dengan lebih dekat dan lebih dekat dan lebih dekat. Maka akhirnya dia banyak berbuat baik bukan untuk dia dilihat sebagai baik, tapi dia banyak berbuat baik untuk dia memandang baik Allah pada diri dia. Tetap Allah, maka dia akan sibuk dengan Allah. Itulah zikir setiap detik dan setiap saat. Dan manualnya tetap dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akan menyambung dengan apa dia? Ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang hakikat ketuhanan daripada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah datang, maknanya dengan pemadaan ini kurang lebih itulah datang hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Kalau mereka walaupun statusnya ulama, orang agama dan sebagainya, tiba-tiba menukarkan daripada Nur Muhammad kepada Nabi Muhammad, okey, maknanya mengatakan Muhammad pun Nur Muhammad pula Nabi Muhammad lah sebagainya. Maknanya dia kena faham, zikir ini adalah ilham yang Allah berikan pada para ahlillah dan diwarisi zaman berzaman dengan begitu perkataan dia. Tidak benar adab kita kalau kita berani-berani tukar. Kalau tak faham, awak cari kefahaman. Jangan sampai tukar zikir itu. Sebab zikir itu pada menyatakan setelah ma fi qalbi ghairullah tu, tidak ada sesiapa pun apa-apa pun hatiku melainkan Allah, maka barulah dengan cahaya yang terpuji itu maka kita dapat memaknai erti sebagai hamba Allah dan betapa nikmatnya menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir ni dalam makna dia. Nampak macam simple. Begitu. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Dalam satu aspek yang lain, masalah ke kita sebut Nur Muhammad tu, Nur tu merujuk kepada Nabi SAW? Tak ada masalah. Sebab memang ayat ni, kalimah Nur itu memang merujuk kepada Nabi SAW. Tapi dalam aspek Nabi itu menghidupkan rohani untuk terbuka pintu makrifat akan hakikat Allah pada kadar yang Allah izinkan untuk kita ketahui, maka bagi dia itu jolokannya Nur. Kat situ. Namanya pada waktu itu Ahmad. Pada dimensi kerohanian namanya Ahmad. Pada dimensi kemanusiaan namanya Muhammad. Di sana ada penjelasan-penjelasan untuk memahami dimensi zahir dan batin, jasmani dan rohani. Okey, begitu. Poin dia apa? Poin dia, ilmu ini ada. Sistemnya pun ada. Pengamalannya pun ada. Pengalamannya pun ada. Cuma kalau kita tak tahu, jangan dibantah, jangan disanggah, jangan disesatkan. Belajar dengan bersangka baik kepada Allah. Habis. Fasal keempat. Fasal yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hafizallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi daraini Allahumma amin. Tajalli. Bila dah ada cahaya, baru ada manifestasi. Tu lepas sembang Nur Muhammad baru tajalli. Dengan cahaya terpuji itu baru tertajalli bagaimana memandang Allah pada tajalli, bukan pada hakiki, pada tajalli. Tajalli ni maksudnya manifestasi. Manifestasi tu bahasa Inggeris, manifestation. Tak faham pula. Kita ni orang Melayu bukan orang putih. Okey, jadi nak terjemah ke Melayu macam mana? Paling mudah yang saya dapat fikirkan, pantulan. Itu yang guru saya beri. Dan pengarang kitab ni berikan pantulan. Maknanya, kalau tidak ada cahaya, memantul tak objek dekat cermin? Tak memantul. Cermin itu ibarat hati yang perlu digilap. Kalau cermin itu berhabuk, bila ada cahaya sekalipun, terpantul tak objek? Tak terpantul. Maka cermin ibarat hati yang perlu dibersihkan. Okey, bila dah ada cahaya yang terpuji, barulah tertajalli asma' dan sifat Allah. Sebelum asma' dan sifat, af'al dulu. Tertajalli perbuatan Allah. Pada perbuatan Allah tertajalli asma' Allah. Pada asma' Allah tertajalli sifat Allah. Dan pada sifat Allah tertajalli apa dia? Hakikat wujud Allah, tetapi tetap dalam konteks laisa kamitslihi syai'. Begitu.
Itu perkaranya. Itu kita sembang bab tajalli. Tajalli ni maksudnya manifestasi ataupun pantulan. Boleh juga disebut sebagai limpahan. Limpahan begitu. Terdapat ungkapan atau tulisan kaum sufi kalangan para wali Allah Subhanahu wa taala adalah bersifat isyari dan juga mutasyabihat. Lantaran kesukaran untuk mereka menyatakan secara jelas akan ilham dan inkisyaf dalam bahasa umum. Azan dulu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ta'ala billah. Ya Allah ta'ala billah. Ya Allah ta'ala billah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Minta izin kita ambil sikit lagi sebab nanti minggu depan tu lagi dah tak ada sebab raya. Jadi maknanya bulan sekali ya kita kat sini. Kita baca Kita dapat ungkapan atau tulisan kaum sufi kalangan para wali Allah Subhanahu wa taala adalah bersifat isyari dan juga mutasyabihat. Lantaran kesukaran untuk mereka menyatakan secara jelas akan ilham dan inkisyaf dalam bahasa umum. Dia begini. Para wali Allah, Allah berikan dia kefahaman dalam rohani dia. Dia cuba nak menyatakan kepada orang lain. Maka perkataan-perkataannya itu nak menterjemahkan apa maksud yang Allah bukakan dalam hatinya itu bukan satu benda yang mudah. Dia gunakan bahasa-bahasa, kiasan-kiasan, isyarat-isyarat yang bersifat mutasyabihat. Maka perlu ada sedikit tasamuh, toleransi dan lapang dada dengan bahasa-bahasa sufi ini. Yang penting dengan asas sangka baik. Habis. Dilafazkan secara kiasan walaupun pada hakikatnya jauh daripada segala kiasan yang dikiaskan. Itu hanya untuk mendekatkan faham. Okay? Oleh itu haram mentafsir secara zahir
dan pelajari kitab mereka tanpa guru yang benar memahami dan berpegang akidah yang sahih. Jadi jangan kita pandai-pandai baca buku sufi, buku tasawuf dan sebagainya, tambah-tambah tasawuf tahap tinggi, kita faham kot bahasa kita nak faham. Sebab perkataannya sama, tapi maksudnya berbeza. Contoh kita sekarang kalau baca buku cerita zaman tahun 60-an, boleh faham tak faham? Confirm tak faham. Tulisan pun tak apa-apa. Pada kita tak apa-apa. Tapi orang-orang lama baca tulisan zaman sekarang, dia pun tak nikmat juga. Contoh mudah lagi, tulisan Jawi. Orang lama baca tulisan Jawi yang anak-anak kita belajar kat sekolah, dia rasa macam pening kepala nak baca. Apa benda ni, pelik benar, tak cantik langsung. Tapi kalau kita baca tulisan Jawi dulu pula, kita tak kerti nak baca juga. Nak katanya bahasa tu tak bahasa Melayu. Tapi cara ia digunakan, pengertian dah berbeza. Maka kena berhati-hati dekat sini dan jangan sampai tergesa-gesa menghukum. Kalau hukum pula dengan sangka buruk, habis. Okey, terus lagi. Tajalli adalah ungkapan kaum sufi yang bermaksud limpahan dan pantulan. Terdapat sebahagian kaum menterjemahkan tajalli dengan penjelmaan. Tapi penjelmaan ni dia ada macam benda menjelma tu, tak boleh begitu juga. Tapi dia kena secara kiasan. Justru itu wajib ditakwilkan dengan makna yang layak bagi sifat Allah Subhanahu wa taala di atas jalan laisa, yakni laisa kamitslihi syai'. Tiada sesuatu pun menyamai Allah. Di sini kaedah. Apa saja ungkapan kiasan para sufi, kod mana pun ia mesti difahami selari dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah bahawa selain Allah tidak akan boleh menyerupai Allah. Allah tidak ada sesuatu pun yang sama sepertinya, itu maksudnya. Okey. Apa saja perkataan yang digunakan seperti bayangan, cahaya matahari dan sebagainya, maka hendaklah ditanzihkan, iaitu wajib disucikan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai dengan makhluk dan tidak menyerupai apa yang dikiaskan. Maksudnya begini. Kalau nak baca buku tasawuf ni adalah fokusnya menikmati Allah yang diimani. Jadi bila nak bahasa nikmat ni, maknanya dia ada laras bahasa dan perkataan-perkataan dengan makna yang tersendiri. Boleh jadi difahami secara yang terlajak. Tapi kot mana pun pedomannya, apa saja laras bahasa para sufi mesti dikawal oleh sifat salbiyah. Kalau pegang sifat salbiyah, apa sifat salbiyah? Qidam, baqa, mukhalafatu li hawadith, qiyamuhu binafsih dan wahdaniyah. Pegang sifat tu betul-betul, kok mana pun Allah Ta'ala itu unggul, tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Okey, maka selepas daripada itu, sembanglah, kiaslah kok mana pun pada menyatakan betapa hampirnya kamu dengan Allah dan betapa maknanya pengasihnya Allah dengan semua hamba-hambanya. Begitu. Okey. Kaum sufi berpegang bahawa Allah Subhanahu wa taala wujud hakiki. Segala wujud makhluk adalah limpahan dari wujud Allah. Juga dimisalkan seperti bayang dengan empunya bayang-bayang, yakni wujud yang tiada menyatu tetapi tiada berpisah. Maka lafaz limpahan dan bayangan yang digunakan itu adalah yang membawa maksud laisa. Ada yang buat sini, buat dalam macam ni. Amat hampir tak bersentuh. Okey. Jauh tak berjarak. Hampir tak bersentuh, jauh tak berjarak. Itulah uniknya hubungan dengan Allah. Itu akal tak faham tu. Hati yang dapat faham macam mana keadaan-keadaannya. Maka untuk dihuraikan lagi, semua dimensi tajalli, perumpamaan, limpahan. Begitu. Okay, jadi, oleh kerana nak menikmati memandang Allah sampai ke peringkat tauhid zat. Apa maksud tauhid zat? Hanya mengesakan Allah pada wujudnya. Selagi, maknanya, kena sehingga kita memandang yang lain itu bukan hakikat wujud. Yang sebenar-benarnya wujud adalah satu zat saja. Itu tauhid yang paling tinggi, dia panggil tauhid zat. Maknanya memandang ke tunggalan Allah dalam tunggalnya. Begitu. Jadi maknanya ada pun segala alam buana ini hanya pada menyatakan ketunggalan Allah pada tunggalnya. Maka sehingga yang lain-lain itu sebenarnya tidak wujud, tapi hanya nak menyatakan yang wajibal wujud. Itu baru sampai kepada penghayatan sifat nafsiyah, iaitu Allah wujud. Dalam akidah kita sebut Allah wujud, Allah tu wujud. Tapi kita nak menikmati dengan real, dengan realiti wujudnya Allah Ta'ala itu ada disebut sebagai tauhid zat. Tauhid zat ni paling tinggi. Dia kena infial dulu, yang paling bawah infial, syariat.
Kemudian di sebalik infial ada tauhid af'al, tauhid pada perbuatan Allah. Di sebalik tauhid af'al ada tauhid asma. Kemudian tauhid sifat, lepas tu baru tauhid zat. Sampai pada tauhid zat, musnah, hancur, lebur, tiada ada apa-apa melainkan hanya ada Allah. Itu tauhid zat pada mata hati. Untuk menyatakan perkara yang Allah bukakan itu, maka dibuat bidalan bayang-bayang dengan yang empunya bayang. Nak kahwin dengan bayang-bayang ke dengan empunya bayang? Maknanya subjek matternya adalah empunya bayang. Jadi ini hanyalah bayang-bayang. Bayang-bayang, apa fungsi bayang-bayang? Untuk menyatakan yang empunya bayang. Maka yang empunya bayang adalah yang paling, yang sebenar-benarnya yang wujud itu. Maka itu kiasan juga pada ilmu hakikat, makrifat, mata hati. Tetapi di kalangan bayang-bayang itu ada sistemnya juga. Sistem di kalangan bayang-bayang untuk hidup sesama bayang-bayang ni, sistemnya syariat. Boleh bayang-bayang sekalian? Boleh bayang-bayang sekalian? Di kalangan bayang-bayang, sistemnya syariat. Tapi jadi bayang-bayang, jangan gaduh dengan bayang-bayang. Kamu tu bayang-bayang. Apa yang kamu bayang-bayang lah? Kau pun tak ada, aku pun tak ada, nak gaduh apa? Jadi gaduh ni sebab bayang-bayang rasa dia tu ada. Dah yang bayang-bayang rasa dia tu ada, naik tocang tu gaduh. Sekarang ni bayang-bayang semua gaduh sekarang ni. Sebab masing-masing rasa dia ada. Kalau masing-masing bayang-bayang ni semuanya tenggelam kepada kita semua daripada satu zat Allah. Maknanya kita dia pada menyatakan wujudnya Allah. Dan Allah menyatakan kita ni sebagai hidup nisbi, hidup majazi, untuk menyatakan betapa indahnya sistem takbir Allah dan sebagainya. Maka dekat situ ada keinsafan untuk mudah memaafkan, tidak berbencian, tidak berdendam dan seumpama dengannya. Tapi masalahnya bayang-bayang tak sedar diri bayang-bayang. Tu waktu kami dalam satu khalwah dan satu suluk tu, maka mursyid panggil kita semua bayang-bayang. Kamu tu bayang-bayang, kita semua bayang-bayang. Sekarang ni pegang, pandang semuanya pada empunya bayang Allah. Itu waktu pecah. Gitu. Bila terbuka, dan pembukaan kepada empunya bayang itu bukannya mesti lama, kadang-kadang dia langsir tup sikit. Sebab kalau terbuka langsung nanti kurang nikmat dia. Tengok sikit. Macam tu ibarat-ibaratnya. Kalau terbuka langsung mungkin tak mampu kita nak menahan. Itu ahwal, dia tu panggil ahwal. Tapi benda ni bukan nak sembang bincang hebat, tak. Makin bincang makin merendah, makin rasa tiada. Akhirnya makin menunduk, makin menyerah. Akhirnya tak apalah, taslim. Baru jadi muslim betul-betul, mukmin betul-betul. Ni pada kerohanian ni. Maka di situ baru ada redha. Betul-betul redha. Tak ada bertepi-tepi, tak ada mencicak lagi. Tak ada cocak. Tak ada mencicak lagi, redha, tak apa. Semua pun tak apa, baik Allah. Ni tapi cakap mudah ni. Tapi tetap kita manusia, iman kita bertambah dan berkurang. Time iman kita berkurang, kita mencok, mengamuk, kata giti. Dan kita iman bertambah sikit, kita istighfar balik. Itu memang hamba. Akhirnya nahnu fakirun wa anta fuqara. Kita fuqara, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis. Itu maksudnya bayang-bayang dan empunya bayang. Nabi SAW bersabda, "Kana Allahu wa lam yakun ma'ahu syai' wa huwa al-an kama kan." Adalah Allah Subhanahu wa taala dulu sebelum makhluk diciptakan tiada bersamanya sesuatu pun, dan dia kini setelah makhluk diadakan juga sebagaimana keadaannya yang mula. Jadi Allah Taala itu tidak perlukan makhluk untuk menyatakan dia itu ada. Sebab Allah Taala itu ada sebab dia ada. Makhluk ada ke makhluk tak ada ke, Allah Taala tetap ada. Itu bendanya. Kita nak sampai ke peringkat itu. Perbahasannya begitulah. Tapi kenapa dibahaskan? Supaya nanti bila dibuka kerohanian tu ada panduan kefahaman. Tapi kalau dah kefahaman tu dah diberikan, rohani tak dibukakan lagi, tak apa, takat tu dululah ilmu dia. Macam yang penting ilmu tu ada. Dan benda ni kalau dapat seorang balik, kalau dapat bonus, kalau tak dapat tak ada rugi apa-apa. Yang penting banyak selawat, dapat limpahan cahaya untuk membasmi bisyirik khafi. Itu semua wajib fardu ain kita kena buat. Yang selebih-selebih ni hanya apa dia? Hanya perkhabaran tentang kenikmatan satu ilmu yang sampai masanya Allah bukakan. Okey, Ustaz, kalau tak dibukakan sampai bila kita nak rasa? Ni, para mursyid kita pesan begini. Kadang-kadang maknanya kalau Allah ingin memberi husnul khatimah,
7 detik, beberapa detik sebelum mati itu terbuka semua benda. Di sisi kita nampak macam beberapa minit saja, kadang-kadang beberapa saat saja pada masa kita. Tapi pada orang yang mati itu, kalau Allah bukakan kenikmatan tu, Allah boleh bukakan sebab Allah tidak tertakluk pada masa. Terbuka semua tu, nampak, oh begini rupanya wujudmu ya Allah. Habis, padam, selesai, pindah alam dengan kelegaan memandang wujud zat yang dia selama ini mengabdikan diri kepadanya. Boleh saja berlaku tanpa sempat dia merasai, tanpa sempat dia bicara pada orang, tapi di hujung-hujung hayat dia dibukakan Allah. Maka akhirnya senyum lebar. Mudah-mudahan begitulah mati kita. Husnul khatimah. Nak sembang panjang-panjang kadang tak tahu. Sembang banyak-banyak pun orang salah faham pula. Orang salah faham cakap kita, di atas salah faham cakap kita tu, dia menyalahkan kita. Orang zaman sekarang macam tu. Kita cakap A, dia faham B. Kemudian dia paksakan kita dengan faham B yang salah. Dia nisbahkan kita faham yang salah, kemudian dia kata kita salah. Sedangkan dia yang salah faham kat kita. Macam-macam lah. Mana salah cakap pun mungkin boleh jadi. Kita cakap betul, orang salah faham pun boleh jadi. Orang tak, macam-macam benda. Tapi yang penting 7 detik sebelum kita mati, Allah buka tabir hijab, nampak sikit satu persatu. Oh, begini rupanya infial, kesan daripada perbuatan Allah. Oh, begini rupanya perbuatan Allah. Oh, begini rupanya nama-nama Allah yang indah, yang sempurna dan agung. Oh, begini rupanya sifat-sifat Allah yang terunggul. Oh, begininya nyata wujud Allah. Allah, habis nafas kita. Itu je kita nak. Tak nak gaduh-gaduh. Ini kalau orang bantah ilmu Muhammad ni pun nak itu juga. Orang yang tak setuju ilmu Muhammad pun nak. Bukankah itu juga akhirnya? Kita kata macam ni, awak tak setuju perbahasan Nur Muhammad, tak ada masalah. Awak tak setuju perbahasan tasawuf tajalli, peringkat makrifat yang dalam-dalam, tak ada masalah. Tapi awak nak tak mati husnul khatimah? Ya nak. Okey, cara kami cara begini, cara awak. Tapi nanti yang dibukakan dengan cahaya itu juga. Cuma awak jangan tolak total. Takut-takut nanti awak diharamkan langsung. Tidak diizinkan langsung oleh Allah untuk mendapat kenikmatan itu. Jadi pada wacana tasawuf, husnul khatimah itu adalah pada syuhudiah yang Allah bukakan. Pengakhiran yang baik itu adalah pada syuhud, pandangan yang Allah bukakan. Macam mana nak memandang kalau tidak ada cahaya? Itu. Jadi menyebabkan benda ni akhirnya menjadi perbincangan akhir yang kekal sampai kita mati. Cumanya kena jaga adabnya, jangan sampai sembang kedai kopi. Gitu. Dan kalau nak sembang dengan anak isi, cucu, cicit dan sebagainya, pastikan ada detik tu rasa dulu Allah tu baru kita sembang. Supaya adabnya tak sembang kosong. Ada sebahagian guru-guru saya tu maknanya dia marah kalau sembang benda ni di media sosial dan sebagainya, sebab orang semua hal tujuannya dunia, bukan jujur dengan Allah. Kita sembang ilmu-ilmu yang suci, yang untuk betul-betul tenggelam dalam wujud Allah Ta'ala itu. Maka tak kena kaedah, tak kena adab. Maka jangan letakkan ilmu ni macam ilmu pasar malam, jual longgok gitu. Bukan. Ini ilmu ni ibarat orang jual emas, letak dalam bekas emas. Jual emas yang paling mahal, letak dalam bekas emas yang kurang mahal. Tapi sama-sama emas. Itu ibarat ilmu ni. Macam tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita husnul khatimah dengan asbab limpahan cahaya baginda Nabi SAW. Saya minta izin anak saya nak jazallahu anna untuk closing. Meh Danda dah janji dengan dia. Meh jazallahu anna 2 kali je Danda. 2 kali je meh. Dia kalau dia tak datang saya punya kuliah, maksudnya dia nak jadi apa dia? Sama ada opening ataupun closing. Tadi pasal tak dia tak depan tadi kan? Saya kata adik closing. Okey meh closing dik. Nah. Jazallahu anna, pegang sini dulu Jazallahu anna sayyidana Muhammad sayyidana Muhammadan wa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammad sayyidana Muhammad wa ahlu. Okey, aku qouli hadza astaghfirullah azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ditangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bishawab.